kalau kita ada student bawa masukkan apply je PJRS. PJRS ni insyaAllah dapat. Apply je. PJRS dalam amount yang akan dapat dalam untuk master selalunya dia depend on PNI ni dalam 3,000 atau 2,500 untuk PhD dalam itulah 4,000. Depends on kewangan universiti 4,000, 3,500 macam itulah. Dan duit PJRS ni gerak PJRS ni adalah eksklusif kepada setiap pensyarah. Dan pensyarah boleh guna duit untuk hantar student pada 16 dan kos adalah competency cost yang buat lebih bayar 855 RM 855. Okay. Dan sebenarnya universiti tengah dalam boleh ke saya beritahu boleh pun sebenarnya tak rugi kita hantar student kita kepada competency cost 16 kosnya kerana daripada 855 ni sebanyak amount 500 RM 500 akan dimasukkan di bawah tabung amanah penyelia. Maksudnya dia masuk tabung amanah penyelia. Dan yang ini dalam perancangan universiti saya bukan saya nak promote 16 kos saya nak promote yang tabung penyelia pelajar ni dia akan di-tag di bawah penyelia. Dia dalam proses pembangunan tabung amanah ni. Jadi maksudnya kita boleh guna untuk benda-benda yang lain lah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Sir. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi. Semua dah hantar Semua dah submit? Saya check dulu. Macam mana kuis? Okey? Senang Tak okey, Sir. Tak okey? Tak okey pula. Okey. Set 1 ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Ini saya cek set 2 dulu set 2. Set 2 ada 8 orang. Okey, tak apa, nanti saya cek sekejap lagi. Okey, so untuk kelas pagi ni, so kita review dulu apa yang kita belajar hari Isnin yang lepas. So untuk Isnin yang lepas kita dah tengok transformer equivalent circuit, okay, which is kita simplify the equivalent circuit of transformer and then refer to the parameter lah, okay, either primary or secondary. Okay, so actually ada dua methods yang kita nak equivalent circuit ni, either actual method ataupun approximate method. Dua method. Jadi kedua both method ni dia akan at the end dia punya formula tu sama ada refer to primary or secondary, dia guna formula yang sama. Contoh nak kira RC prime or SM prime,
R2 prime dan juga X2 prime refer to the primary. So dia punya formula ialah A squared R2. Contoh kita nak kira R2 prime kan. R2 prime equal to A squared R2 if refer to the primary. Kalau pakai guna actual method ataupun approximate method lah. Okay, then kita ada refer to secondary. Okay, refer to secondary pun ada dua method, guna actual ataupun approximate method. Okay, cuma beza dia kalau refer to primary means all the secondary parameter impedance dan juga reactance kita pindahkan ke bahagian primary lah. That's why dia akan jadi R2 prime, X2 prime. Kalau refer to secondary, all the primary impedance dan juga reactance. Okay. Kita move. Kita pindahkan. So kita akan kira R2 prime dan juga X2 prime lah. Cuma beza dia terbalik lah. Okay, terbalik. Sebab apa terbalik? Ni dia punya formula dia. Nak kira R2 prime equal to R1 over A squared. Kalau X1 prime equal to X1 over A squared. Itulah formula. Dan seterusnya lah. I2 prime, V1 prime. Okay. Okay, then example 6. Ini you boleh tengok video lah. Okay. Seterusnya example 5. Dan ini dah ada solution dah. So ya. Okay. So quiz awak tadi lebih kurang example 5 lah. Okay, example 5. So kalau you tengok example 5 ni, you dah boleh jawab lah soalan tadi. Okay. Saya tengok ada yang ramai yang boleh jawab lah. Okay. Okay. Cuma tambahan tadi saya letak kira efficiency dan juga voltage regulation lah. Okay. So refer to primary. So first you kena dapatkan dululah transformer ratio A, V1 over V2. Then dapatkan impedance. Kita nak kira RO1 dan juga SO1 lah. Kat sini kita guna actual method equivalent circuit. So RO1 ni dia RO1 is combination of R1 plus R2 prime lah. Okay, R1 plus R2 prime. Ada. Oh, tak boleh. Okay. Okay, then okay, kita buat KVL kali ni. Okay, loopkan dia, dapatkan equation yang ni lah. Okay, V1 RO1 plus JXO1 current. Okay. So oleh sebab dia dah lagging ni, dia lagging power factor. Dia lagging ya. Lagging. Okay, lagging. Lagging ni. Lagging ni kena letak nilai negatif ke. Lagging kat depan power factor current untuk I1. So cos 0.8 equal to 36.87 lah. Okay, 38.7. Tadi saya nampak ada tertinggal lagging lah. So kalau you dah silap kat sini ada something error lah dekat jawapan akhir tadi. Okay. Okay, untuk hari ni kita akan masuk transformer losses. Transformer losses, efficiency dan juga voltage regulation. Okay, transformer losses ada dua. Okay, losses di dalam core, iron core dan juga losses di dalam copper losses.
Okay, dalam iron core ada dua sebenarnya, ada eddy current losses dan juga satu lagi ialah hysteresis losses. Okay, so formula untuk iron losses PC atau P core dia IC squared RC. Untuk PCU ni, copper losses PCU, kita kena tambah losses both winding lah, winding dekat primary dan secondary. That's why kita tambah ni. Okay, this one I1 squared R1 plus I2 squared R2. Okay, so at the end dia punya formula dia I squared R01 equivalent to I squared RO2. Kita ambil nilai impedance sajalah. Okay, nilai impedance saja. Reactant J tu kita neglected, kita abaikan, kita ambil real value, real impedance saja. Okay, J reactance tak payah. Okay, so dia punya PCU ni dia equivalent lah. Sama ada refer to the primary kita RO1 lah, kalau secondary RO2. So kalau secondary pakai current I2, kalau refer to primary I1 lah. Okay, untuk transformer efficiency, okay, to check the performance of the device by comparing the output with respect to the input. So efficiency biasa kita P out over P in lah. Okay, P out over P in darab 100%. So kita boleh kira efficiency ni at full load ataupun at certain percent yang kita nak lah. Sama ada half load efficiency, quarter load ataupun 80% load. Dia ada dua formula kat sini. Okay, untuk full load at full load, maximum load, VA cos theta over VA cos theta plus PC plus PCU. Losses dalam core dan juga losses di dalam copper lah. Okay, then untuk end load efficiency ni, end load ni could be at 50%, at 60% ataupun at 80% load. Okay, so let's say kita nak kira for half load. So kat depan ni ada N lah, N okay, N dan juga N squared. Tu beza dia. Okay, so N ni represent, contoh kalau 80 efficiency at 80% load, jadi N ni lah 0.8, 0.8, kat sini lah 0.8 square lah. Okay. Okay, then voltage regulation. Voltage regulation ni apa dia? Voltage regulation. Okay, VR. Okay, VR ni ialah kita nak measure transformer tu. Okay, to measure how well of power transformer maintains constant secondary voltage over range of load current. Okay. Okay, the purpose of voltage regulation is basically to determine the percentage of voltage drop between no load and full load. Okay. So ataupun voltage regulation ni kita ringkaskan sebagai the ability of the transformer to maintain secondary voltage. Okay, to maintain the secondary voltage, output voltage at secondary over a range of load current. Contohnya kita ada sebuah transformer lah. Okay, then consumption load dekat suatu perumahan, contohnya dekat kawasan perumahan tu dia akan ada satu incoming substation lah, satu substation, step down substation, dan load dia akan vary, berubah. Pagi lain, load consumption lain, petang pun lain, malam pun lain, dia punya load consumption. Jadi if the transformer can able to maintain the secondary output voltage due to the variable of load in term of several percentage, kita ada limited boundary berapa persen transformer boleh maintain. So kita nak kira VR tu, adakah transformer tu able to maintain the variation of load.
Contoh kalau kita kira VR is more than 3%, so it's mean that transformer tu tak bagus lah, dia punya VR tak bagus sebab dia tak boleh sustain the output power dan juga voltage. Okay, ada 3 methods. Okay, 3 methods kalau kita nak kira voltage regulation. Okay, sama ada kita pakai basic definition. Second method is a short circuit test. Dan method yang ketiga adalah equivalent circuit. 3 method. Setiap 3 method ni dia ada formula dia sendiri. Dia ada formula dia sendiri lah. Okay. So you boleh guna mana-mana methods yang sesuai, yang paling senang. So kalau dalam soalan tu dia contoh based on equivalent circuit, macam soalan quiz tadi, so you guna pakai formula equivalent circuit. Kalau soalan suruh guna short circuit, pakai short circuit. Tapi ketiga-tiga method ni ada salah satu method yang paling simple lah. Method yang paling simple. Sekiranya dalam soalan tu tak diberi method apa yang you boleh pilih, so you pilih method yang paling senang. Okay. Okay, by using basic definition methods. Okay, so kalau ikut formula ni, formula ni yang paling senang lah, tapi nak buat paling susah. Okay, sebab you kena kira V no load minus V full load over V no load. Okay, V no load ni yang biasanya given. You kena kira V full load. Nak kira V full load ni panjang lah sikit cara kerja dia lah. Okay, so darat 100%. Okay, kalau guna short circuit test method. Okay, so kita boleh tengok biasanya dalam soalan kita kena refer dulu. Short circuit test ni kita buat di bahagian primary or secondary. Okay, yang tu kita akan masuk dalam measure on transformer lah. Mungkin next week. Okay, short circuit test dan juga open circuit test. Okay, yang ni guna short circuit test. Okay, dia punya formula VR equal to V short circuit cos theta short circuit minus plus theta PF darat 100% over V1 if short circuit test at the primary. Okay, kalau short circuit test at secondary, so over V2 lah. Okay, kita tengok plus minus ni. Lagging untuk minus. Kalau power factor lagging kita kena tolak. Kalau leading power factor plus lah. Okay. Then syarat dia I short circuit must equal to I full load. Okay, ni syarat dia ni. I short circuit must equal to I full load. So kita kena kira dulu I short circuit dan juga I full load. So kalau I short circuit and is not equal to I full load, so kita tak boleh guna formula short circuit ni lah. So kena verify dulu I full load equal to I short circuit. Okay, method yang ketiga ni equivalent circuit, method yang you pakai tadi dalam quiz. Okay, if refer to primary side, so kita kena guna I1, I primary lah dan juga V1 lah. Okay, so impedance dan juga reactance RO1 dan juga SO1 lah. Okay, so plus minus. Plus for lagging power factor, minus for leading power factor. Okay, ni dia terbalik. Okay, untuk soft VR using equivalent circuit, dia terbalik dengan short circuit method. Okay, simbol ni you kena careful lah. Okay, plus lagging, leading tolak. Okay, simbol. So kalau tadi dia ada lagging power factor, so you kena plus lah. Okay, RO1 cos theta PF plus XO1 sin theta PF sebab lagging power factor. Kalau leading kena minus. Okay, okay, as a conclusion, VR ni, so
contoh kalau kita kira tadi, we are more than 3%. So transformer tu kita consider as very poor performance lah in term of VR, sebab transformer tu tidak boleh maintain the output secondary over the variation of load. Okay, dia voltage output secondary ni sentiasa berubah, jadi dia tak boleh sustain kalau load berubah. Okay, biasanya kalau inductive load, okay, inductive load ni purely inductive, contohnya yang menggunakan equipment device yang menggunakan purely L load, contohnya yang ada coil, kipas ada coil, washing machine ada coil, yang guna motor lah, okay, winding, lepas tu apa lagi, sejuk pun ada coil guna compressor. So basically the nilai VR tu lebih besar daripada 3 lah, lebih teruk daripada Doktor. Ya. Sorry interrupt. Saya Tan. Tan. Tadi saya laptop dengan phone semua hang. So terdapat submit. Baru saya submit je. Baru submit? Macam mana? Dah lagi. Yang quiz tu. Boleh submit Baru saya submit. Tak ada masalah. Because semua baru boleh submit. Because memang saya hang. Baru saya masuk ni. Bagi Google Meet ni. Semua dah hang ni. Okay. Minta maaf. No problem. Okay, tak ada masalah. As long as you submit, so it should be okay lah. Okay. Okay. So example, contoh yang menggunakan biasanya menyebabkan VR transformer ni jadi lebih besar daripada 3% ialah contohnya discharge lighting, okay. Lampu discharge ni yang menggunakan M yang tinggi, AC up welder, okay, dan benda-benda yang menggunakan motor lah, okay. Kipas, aircon, okay, yang ada coil, washing machine dan sebagainya. Okay, yang tu menyebabkan transformer tu lagi teruk dia punya performance. Okay. Yang ni example 6. Okay, kira VR using equivalent circuit. Okay, yang ni okay. Rasa sama dalam quiz tadi lah. Okay, macam mana nak solve. Yang ni continue daripada example 5 lah. Okay. So tadi kita dah ada nilai R01 dan juga X01. So kita just masukkan dalam formula. Okay, sebab kita buat refer to the high voltage side, which is dekat primary. So masukkan nilai current, primary current. Ini V1 11K. Okay, lagging sebab lagging per factor, so kita kena plus, simbol plus kat sini. So we are equal to 3.04%. So it's mean that it's considered okay lah, 3% ni punya VR voltage regression. Okay, example 7 ni. Example 7 dalam part 8, so ada 3 method ni. Jadi dia punya solution ni, kalau tengok video tu agak panjang sikit lah. So rasa lebih daripada 30 minit video tu, sebab kita ada 3 method. Jadi you boleh refer video lah. Okay. At the end, ketiga-tiga method ni dia akan beri satu jawapan yang sama. You pakai je mana-mana method, at the end jawapan dia akan jadi sama. Okay. Yang ni dah diproofkan lah dalam example 7 ni. Okay. Okay, ada soalan? Ada soalan?
Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada sir. Tak ada? Oh, tak ada. Cemerlang lah. Okey, kalau tak ada, kita tengok ya. Dalam lebih kurang 10 minit je lagi. Ini. Doktor, Ya, doktor. ya. Nak tanya, kalau soalan tu dia minta equivalent circuit, maksudnya kita bagi apa circuit yang ada R01 dengan X01 Ya, tu ya, kan? ya, nilai impedans dia juga Yang tu ya. kan? Oh, okey. Okey, ambil nilai yang tu Kalau dia kalau macam dia bagi circuit yang transformer tu, yang tu kita panggil circuit apa Ada yang panjang sikit. Maksudnya yang tak simplify lagi lah. Oh, yang tu equivalent circuit untuk transformer yang panjang Tu. Confused. Okey. Yang tu dia represent full transformer lah. Dia ada primary, secondary. Okey. Tapi yang R01 dan juga S01 tu kita dah simplifykan semua impedance tu. That's why kita boleh buat KVL lah untuk kita analyse V1 dan juga V2. Okey. Okey. Jadi semua impedance dan reactance tu kita dah lumps, kita dah sum together lah. That's why kita boleh dapatkan nilai R01 tu. R1 tu ialah combination of R1 plus R2 prime lah. Okey. Okey. Mana ni punya quiz tu tak ada. Tak ada. Sekejap ya. Tak apa, saya tunjuk cek kat kalam. Terbalik Pak. Terbalik. Okey, terbalik. Okey, Muhammad Alif ada sini, Muhammad Alif. Ya saya doktor. Ada Wah, awak nampak paper ni. Ni betul ni. Okey, transformer ratio betul. A to R2. Okey. Betul. Pun betul. Mak doktor serabut sikit. XMRC. Okey, R2. Okey. Kenapa awak tambah RC tak payah tambah RC ni. R01 ni R1 plus R2. Okey, sekejap Mana dia hilang ni?
Okey. Okey, yang ni betul. Betul. Betul RC okeylah boleh kira. SM pun boleh kira. S1 prime buat kira tak? S1 tak payahlah. Yang ni kalau refer to secondary, you kena kira S1 prime. Okay, refer to the high voltage side ataupun refer to primary. So you kena kira R2 prime lah, R2 prime dengan X2 prime sahajalah. Sebab semua bahagian secondary ni kita move ke bahagian primary. Okay, so X1 prime ni tak payah kira. Okay, yang ni betul. Okay, lagi satu kat sini kat sini RC ni. RC ni tak payah kira. Okay, so RO1 ni dia combination of RO1 dan juga SO1, means RO1 equal to R1, okay. R1 plus R2 prime. Tu dia. XO1 X1 plus X2 prime sahaja. Jadi RC ni tak payah. Yang ni pun sama. XM pun tak payah. Okay. Jadi ni punya equivalent circuit ni, nilai impedance ni dah sedikit lari lah. Okay. Yang ni saya tunjuk okay, supaya semua boleh belajar lah. Okay. Simple mistake kat sini Okay, power factor 0.819. Okay. Okay. KVA 10. Okay. VA cos. Mana V2? Oh, tak ada V2. Tak ada, tak sempat. Sempat kira. Okay, tak sempat kira Tak sempat kira. Okay, tak apa. Okay, kita tengok yang lain. Tak ada. Okay, Faris. Ada Faris. Ini besar sangat ni. Kenapa besar sangat ni? Kecilkan sikit. Tak boleh. Okay. Okey, ni 19012. Siapa ni? Ada? Saya. Haikal. Okey, betul. Okey, betul. Okey, awak punya equivalent circuit ni panjang sangat. Okey, tak apa, betul lah. Okay. Satu page je? Terlewat bangga ni saya. Terlewat bangga pula? Tak ada sampai kira V2 Cari yang kira V2. Sebab tu dia susah sikit nak kira tu. Okey, Raja. Okey, tak sempat kira juga. Tak sempat saya. Tak sempat Okey. Okey, tak apa. Okey,
Apalah. So memandangkan dah nak pukul 10 ni, kita tangguh kelas sampai di sini. Dan kita jumpa minggu depan lah untuk new subtopik. Okay, so terima kasih. Jumpa next week. Selamat berhujung minggu. Jangan lupa buat lab lah. Lab satu tu submit minggu depan. Last 30. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita tangguh. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Thank you, Terima kasih, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.